Okay, next soalan seterusnya lah. Sebab saya nampak memang sangat bersistematik pengurusan dalam halogen ni. Jadi boleh tak Harry ceritakan lagi, maksudnya dalam halogen ni ada jawatan kuasa ke, gerak-gerak kerja lah ke? So kita akan mulakan dengan bekas rider. So ini bekas rider daripada Balok. So dia sekarang ni dia dah naik pangkat daripada rider pergi ke rover. Ni rider tak selamanya. Rider tak selamanya. Rider tak selamanya rider. Okay, so boleh ceritakan? Apa yang saya buat dulu sebagai rider dalam 2, 3, 4 bulan jugalah saya jadi rider. So saya memang bekerja just. Jadi tak lama lah. Masa rider tu berapa lama? Dalam 4 bulan. 4 bulan. Tu saya tengah cuti SEM masa tu. Dia sambilan lah masa tu. Sekarang ni saya pun tengah cuti SEM juga. Saya datang lah kat Airi ni cakap saya nak jadi rider sebenarnya. Tapi juga saya bagi idea yang tak ada, yang orang rider lain tak bagi So apa yang jawatan saya pegang sekarang sebagai rover lah. So basically Harry nampak potensi Firdaus Firdaus sendiri. So basically rover ni adalah macam lebih kepada marketing lah. So kalau pergi ke tempat yang baru, so kita kena buat survey dulu kan. Kita survey tengok macam mana marketplace kat situ, okey ke tak, penduduk kat situ lebih cenderung pada nak order delivery service ke tak, macam tu lah. So saya lah yang bertanggungjawab untuk pergi ke kawasan-kawasan macam tu, so bersama partner saya lah. So dia contoh kawasan A nak launching, so dia orang akan pegang lebih kurang 3 ke 4 jawab soalan yang dia kena soalan yang dia orang kena buat balik kat office jumpa saya. Satu soalan saya, siapa nak beli? Okay, target market. So target market tu saya akan sedia soalan tu, dia orang akan letak. So jawapan tu dengan survey tu dia orang buat balik office. Okay, saya akan buat satu so dia orang dah buat balik jawapan sekali dah. Maknanya dia orang cari ni. Lepas tu apa lagi buat? So apa yang kita orang buat akan survey vendor. First kali itu paling penting lah. Vendor. Kita akan tanya kepada vendor tu sendiri macam mana respon dia dekat Halo ni. Sebab dia orang dah kenal dah sebenarnya Halo. Cuma kita orang stop sekejap untuk kawasan-kawasan itu. So kita akan datang balik, survey balik macam mana dengan Halo ni, okey ke tak. So akan tanya sendiri vendor tu nak sambung balik tak dengan Halo. So 50% dah, dalam 60-70% macam tu memang ramai yang nak sambung balik Halo sebab dia orang minat dengan servis food delivery kita. Sebab dia pakai long distance long distance pemula tu. Itulah. Macam ni Nazrin jawatan koordinator. More to analysis order dan launching new area. Analisis order. Boleh ceritakan sikit? Macam analisis order ni macam kita tengok Tanjung Lumpur banyak order, lepas tu rider tak ada. So macam saya akan cari rider untuk tak nak order tu cancel. Kalau order tu cancel akan maknanya untuk cover cover penghantaran tu mesti sampai juga pada customer lah maknanya. Sampai juga macam mana. So dia sebagai satu decision maker lah. Katakan hujan, dia yang decide. So tiba-tiba kawasan A hujan, so admin akan lalui dia lah. So Nazrin, apa task terusnya? So dia antara shadow saya lah cerita dia. Sebagai kuasa saya akan serah kat dia. Itu bawa dia juga hari ni. Ni bawa dia. Tapi ni kan, okay, macam Nazrin baru lepas belajar, baru habis belajar. Yang ni saya belum habis lagi. Tengah buat jazz. So macam mana maksudnya bekerja sambil belajar? Saya sebab cuti cuti SEM. So sebab sekarang ni pun dah nak final year So lah. adakah setiap kali cuti SEM memang akan pergi ke Harry? Yalah. Cara cuti saya sebenarnya ni first time lah saya kerja dengan Harry Belum ni buat banyak-banyak kerja macam lain. kalau diorang ni tak ada nanti macam mana Harry? Yang ni je yang akan ni. Nazrin stay lah. Maknanya ada lagi backup lain lah. Macam saya kena habiskan kawasan secepat mungkin sementara dia ada lah. Okay, pada pandangan Harry lah, apa cara untuk menjaga kebajikan rider-rider ni? Mungkin ada penambahbaikan lah. Saya jujur cakap dalam hal je, saya pernah nampak rider saya patah kaki depan saya. Saya bulan puasa tahun lepas, saya duduk jaga rider saya waktu dia dekat ICU. Saya jaga saya. So benda ni rider saya cakap pasal dia kebajikan ni yang paling penting lah. Pada saya pakai suit tak cukup untuk cover rider. Sangat tak cukup. Sebab kalau rider tu jatuh accident, dia tak setimpas sebab setakat dah bayar RM38 basic protection. So saya, apa yang saya nak, kalau boleh kerajaan ada satu e-hailing insurance berkelompok.
Faham tak? Maksud saya e-hailing insurans yang betul-betul memang e-hailing punya. Betul. Maknanya kita ni kelompokkan semua yang kategori e-hailing. Kenapa saya tak setuju dengan takaful swasta? Takaful swasta ni pricey satu. Lagi satu, dia tidak win sangat pada rider sebab dia berisiko. Insurans berniaga cerita dia. Betul. Dia berniaga cerita dia. So siapa nak cover kalau orang tu risiko dia tinggi? Dia akan merugikan saya. Betul, sebab dalam masa yang sama sebenarnya kita dah support pada ekonomi negara sebenarnya. Ya, betul. Jadi saya menyarankan kalau sekadar kisah tak cukup, kalau lah tiba-tiba belanjawan 2023 ada ke, ada satu takaful e-hailing yang betul-betul diorganisasi oleh kerajaan. Cerita dia, maknanya benda tu kalau dia accident, dia tak payah dah saya nak tunggu. Kalau rider saya accident, saya kena tunggu kat wad kecemasan tu. Dia dah dengan penat hari tu, dengan dah tu. Saya jujur cakap, rider saya kalau kat jengka terkena dengan lengan lembu cerita dia. Saya pernah sekali rider saya, sebab kita check dalam sistem kan, orang ni semua dah balik lah. Dia seorang ni tak balik. Saya baik, halo, ada sistem GPS. Saya pergi trace rider saya, kenapa dia ni berhenti kat terlepas sawit ni? Saya baik telefon buka ni, cek tengok dalam rok lah, dalam sawit lah. Ya Allah. Nampak macam kelakar. Cakap, tolong saya. Saya pun tengok, kau buat apa dalam ni? Tadi lembu tu dah duduk relax lah atas jalan. Saya cakap, mana motor rider aku ni? Jadi itulah, maknanya saya harap setakat perkeso memang tak cukup. Satu inisiatif lah. Inisiatif lah. Maknanya takaful e-hailing. Berapa ramai ada rider dah mati atas jalan? Berapa ramai dah? Sebab pekerjaan ni memang berisiko tinggi. Jadi pilihan yang kita tengok ramai orang terpaksa lah. Maknanya terpaksa. Jadi instead of kita halang, saya tak boleh nak halang siapa-siapa nak kerja dengan saya. Dia nak kerja dengan PL lain, saya tak boleh nak halang. Tapi apa yang saya boleh buat, saya harap ada satu, maknanya perkeso saja pada saya tak cukup. Sebab perkeso step nak claim accident, kena claim buka mapping, lukis tu A, B, C, D, E, F, tantah orang tu sampai rider. Bagi orang perkeso nak claim, tak apa abah, saya rela duduk macam ni. Pelaksanaan tu bermasalah cerita dia. Complicated masalah orang tu dah. Orang tu dah sampai tahap susah cerita dia. Maknanya pelaksanaan tu susah cerita dia. Dan yelah, alhamdulillah lah, anda halu perkeso rider saya kalau cukup 160 jam, saya carung semua rider saya. Tak ada mana-mana pihailing yang carung perkeso untuk rider saya. Rider doang. Kalau untuk halu cukup 160 jam, kita akan carung percuma. Ini satu perkara yang menarik jugalah untuk siapa yang nak join rider bawah halu je. Untuk saya, rider saya ada masalah dari segi nak starting, tak ada modal, kita boleh bantu. Satu. Lepas tu kita ada kenaikan diamond, platinum apa semua. Cukup sampai tu tahap saya tengok orang ni boleh betul-betul buat kerja, saya akan serah kawasan untuk dia jadi toke kawasan dia sendiri. Saya pernah, rider saya ada satu, rider Tanjung Lumpur sekarang dia dari toke dekat Bukit Goh. Toke maksudnya? Maknanya dia jadi area distributor kat situ. Sama macam Harry juga. Ya, saya lahirkan lagi bawah saya pula. Jadi dia RC, dia pula pegang kawasan. Sama juga macam Jengka punya rider. Dulu Jengka bukan saya yang pergi buka. Rider daripada Jengka turun kerja rider Tanjung Lumpur, dia balik tempat dia jadi toke kat sana. Jadi dia macam bercabang. Bera buka, bukan rider Tanjung Lumpur, jadi toke kat Bera. Dia buka kat sana. Jadi macam starting daripada bawah. Ya, sebab tu jadi career growth cerita dia. Jadi itu sebab tu dia ada level platinum. Platinum level tiba-tiba saya nampak ni ada potensi kalau dia ada kawasan yang tak buka lagi, saya akan hantar dia lah cerita dia. Sebab apa? Sebab saya pandang, bagi saya satu kegagalan lah kalau rider tu duduk 10 tahun dengan saya jadi rider. Saya punya mindset lain sikit. Kalau saya nampak dia susah ni anak muda 2-3 saya tengok kan ni bertahun dah duduk dengan aku, tak ada apa yang kau nak buat kan. Ada kat rider saya setiap 2-3 bulan saya akan tanya, lama dah kerja dengan aku ni, tak nak buat bisnes ke? Saya ni bukanlah kata kita nak dia keluar daripada bukan halau, tapi kembangkan macam seorang tu Faiz dekat Jengka, dia jadi rider cukup duit ni bos, kembangkan potensi diri. Dia pun cakap, Bob, saya nak berniaga lah. Apa kau nak berniaga? Saya akan ajar ilmu yang saya ada, saya bagi kat rider saya. Ya alhamdulillah, seorang tu dah buka kedai roti john ke burger, biasalah pedagang Velda kan. Dia buka, apa tak cukup? Saya sebenarnya bos tak cukup gini-gini. Kesupport tak apa, ni dah gantung beg kau, kemah apa semua kita bantu. Dia berniaga. Saya bangga tau, walaupun dia tak jadi saya selalu.
dia satu kepuasan bagi saya. Sebab setiap orang kepuasan dia berbeza-beza. Bagi saya puas bila saya tengok, oh budak ni dah nikah, alhamdulillah aku lepas orang ni. Ada lagi 199. Maknanya dia dah boleh survive. Dia boleh survive. Dia boleh survive. Dia kita nampak, oh budak ni dah boleh survive, alhamdulillah. Boleh survive. Oh ni fikir ni pula, kau nak buat apa? Oh ada ijazah. Saya akan refer pula kawan-kawan saya, mana yang dia buat niaga apa. Okay, aku ada bisnes ni gini ni. Okay, budak aku ada seorang ni, degree, kau nak pakai? Oh nak, berapa dia nak? Berapa gaji dia nak? Dia deal, dia keluar. Saya cari baru yang lain pula. Dia macam transit point lah cerita dia, secara sedar tak sedar cerita dia. Macam background study Harry sendiri memang usahawan punya ni ke? Business ke? Background saya engineering dulu. Engineering. Saya sampai diploma saja. Tapi dia punya lari jauh tu. level pemikiran dia tu kan. Sebab dulu waktu saya business minded dia sebenarnya ni. Sebenarnya kalau cakap pasal berniaga ni, daripada saya sekolah rendah lagi. Kalau sekolah rendah dulu, saya beli kacang kuning, warna kuning kat Cowboy. Saya ingat lagi. Dulu bapak saya bagi duit belanja saya. So repack dan jual balik. Sebulan repack jual balik. Sebulan bapak saya bagi saya RM50 je. Untuk sebulan. Apa nak jadi lah. Okay, bang RM50 sebulan. Papa takkan tambah, papa takkan ni duit abang. So dari situ saya belajar, macam mana aku nak kumpulkan RM50 ni habis nanti. Hari minggu pertama dapat RM50, Mi bawa abang pergi Cowboy. Buat apa bang? Bawa je abang pergi Cowboy. Kan Cowboy kuih kacang kuning tu, pack sikit-sikit 20 sen. Jual 10 dah RM1 dah. Hari ni gaji aku, duit aku dah bertambah daripada RM50 jadi ni. Jadi daripada kecil lah. Lepas tu ayah saya dulu kontraktor ladang. Jadi lepas balik ladang, ada tong lembu dekat belakang tau. Tugas saya hari-hari, ayah saya akan paksa saya penuhkan air kat belakang tu. Dia akan kira satu. Setiap hari saya buat. Tapi saya tanya ayah saya, Papa kenapa nak kena buat benda ni? Papa ada endo banyak kot. Kenapa saya nak kena buat? Kata dia, abang buat je, nanti abang tahu. Buat hari, buat. Tiba bapak saya cakap, bang terima kasih bang, ni abang lembu abang seekor. Ish, kenapa papa bagi lembu abang seekor? Ni sebabkan air yang abang bagi lembu papa, lembu dah ada seekor. Macam nak dia macam seekor lah. Saya pun tak faham lepas sekarang kan. Jadi kan saya kena letak air lembu. So lembu punya air tu, tiba-tiba bapak saya bagi saya seekor lembu. Jadi saya jual lembu tu. Tiba-tiba jual lembu dapat duit, betul lah. Jadi lepas tu papa saya pernah cakap kat saya, untuk buat bisnes jangan tanya duit dulu, duit tu akan datang. Lepas tu saya faham, oh macam tu. Sama juga buat alo. Mula-mula tak nampak apa, bayar gaji bulan pertama tak ada apa dah. Oh, bayar tu, bayar ni apa semua, tapi duit tu akan datang lepas tu. So asalnya semua majikan yang baru nak start pun dia akan nampak benda tu kan. Ada pula kaki tangan dia, bawah staff dia. Staff lagi. Sekarang ni gaji minimum RM1,500. Admin saya OT, saya operation 14 jam sehari. OT kena bayar RM10 lebih. Sekarang ni 48 jam diturunkan pada 45 jam. Naik lagi rate. Macam mana? Nak jadi tangani. Nak tangani. Jadi nak tak nak, sebab tu saya cakap, okey, sekarang ni kita tak boleh nak salahkan kerajaan. Dia buat akta, dia buat tu, kita lawan. Kita siapa? Kita rakyat, kita kena ikut lah. Tak apa. Engkau buka kawasan lagi untuk kita cover overhead kita. Itu je lah. Mana kita boleh sebab sikit lah cerita dia. So memang kita nampak dalam Haloja ni, bila ada ketua yang boleh menjaga kebajikan anak-anak bawah dia, anak-anak lah ya. Jadi memang benda tu akan berkembang lagi. Itulah. So, okay, saya nak tanya Firdaus secara peribadinya lah, berapa income yang Firdaus pernah dapat untuk jadi rider? Sepanjang jadi rider. Pengalaman saya lah, kalau macam kita betul-betul komit dalam masa satu hari tu, kalau daripada pagi sampai ke malam. Dia dulu saya bekerja sampai daripada pukul 10 lah, selalunya 10 pagi sampai lah 10 malam, 12 jam lah selalunya So kalau income kasar tu memang akan cecah 200 lebih lah selalunya. Sehari 200 ke 300, bergantung jugalah. Sebab income tambahan yang rider dapat, dia lebih kepada tips lah. Tips daripada customer bagi. Itu memang benda tu memang wajib ada lah. Tipu lah kalau itu yang seronok sebenarnya tu. Itu yang paling seronok lah kalau untuk rider. Faham. Tapi dalam masa yang sama, rider ni pun macam ada risiko dia sendiri kan. So dia nak kena accept order, lepas tu nak sambil bawa motor. So benda tu dalam 2 kerja dalam satu masa. So kita nak kena fokus bawa motor lagi kan, kita nak fokus tengok telefon lagi. So benda tu bahaya lah sebenarnya.
So kena pandai-pandai lah kan. Nak cari rumah lagi kan. Nak cari rumah lagi tu agak complicated lah sebenarnya. Kalau dah kena kepada rumah-rumah kampung ni kan. Susah dia lot-lot ni memang susah sikit nak cari. Macam Nazrin sendiri kan, as a coordinator, apa cabaran nak handle? Nak handle macam kekurangan rider, kebiasaan kekurangan rider waktu peak hour. Macam dalam waktu makan malam pukul 7 sampai pukul 9. Waktu tu rider tak ada. Biasanya rider pergi semayang ke. Kena fikir benda tu macam mana nak bagi. So Nazrin akan cari backup rider yang lain lah. Macam mana tu? Nazrin sebagai maknanya Nazrin sebagai decision making kat situ. Bila ada masalah, admin akan lalu Nazrin kawasan A tak cukup rider. So Nazrin akan buat keputusan sama ada backup rider kawasan lain ataupun off zone. Sana tu macam backup kawasan lain, off zone ataupun maknanya setiap hari kita akan ada postmortem. Hari ni kawasan A tak cukup. Takkan kita nak berterusan kawasan A tak cukup rider. So jadi dia akan inform kat saya, bos, kawasan A tak cukup rider. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena cari orang yang duduk dekat kawasan tu untuk cari. So kita akan cari, kita buat iklan apa semua. Kena cari penduduk setempat tu juga untuk jadi rider tu kan. Sebab kita orang jadi rider kawasan tu. Dia tak boleh rider kawasan lain tau. Nanti dia akan jadi lama-lama dia akan lemau. Sebab rider ni suka duduk kat rumah dia nak on job dia duduk rumah dia je. Betul. Itulah, bukan nak kata dalam pada malas tu. Bukan nak kata malas lah, tapi malam-malam dia pun stay gerak nak cari duit tu. So dia orang nak, kalau nak kat kawasan tu je lah. Kita akan cari kawasan tu ni rider. So Nazrin akan beritahu lah, bos, kawasan ni ada rider. Saya pun lah macam mana pun nak cari rider kawasan ni. Pergi pergi lah cari ni lah apa semua. Pernah tak kita sendiri yang turun? Yang ni saya dulu Nazrin baru lagi. Dia marah-marah rider. Oh ni tak ambil job, tak ambil job. Okey, saya cakap korang diorang pergi jadi rider sehari apa rasa diorang untuk jadi. So diorang turun lah. Ya, diorang turun sehari. Baru dia faham macam ni rupanya dia rider. Untuk jadi ketua yang baik, dia kena rasa dulu apa nak buat eksterior. Lepas hari dia orang rasa, bos, bersyukur tak jadi in charge? Saya rasa saya kerja sini lagi okey. Jadi dia orang mesti rider ni malas ni, cari rider lain. Tapi dia orang baru je. So belajar. Rider tu okey, tak apa, pergi dulu. Sebab saya dah tahu, sebab saya dah buat. Itu dia. Pergi dulu. Oh, kedai ni lambat sidai makanan ni. Allah, ni dah lah lambat. Ada pula order baru masuk. Dia stress lah. Makanan sidai tu saya rasa biasa. Biasa dah sidai. Tapi asalkan makanan tu sampai pada customer bila dah sidai kat sini, dia dah sidai dekat kedai A, dia kena accept kedai B. Customer kedai B dah call lah ni bila dah sampai dia dekat kat A. Jadi bila dia orang dah faham gitu, baru dia orang slow down sikit. Bila ada masalah, jangan blame makanan sidai tu maknanya makanan yang menunggu turn untuk rider ambil dan dihantar pada customer. Dapat pula order-order yang kedai-kedai yang famous-famous. Jadi dari situ dia. Dan saya sendiri pernah order dengan Hello Je lah. Bila rider call, sorry akak, makanan sidai lama ni. Sidai lama. Oh apa ni sidai lama? Saya faham kat situ. Makanan tu lambat sikit lah. Macam Hello Je ni sendiri, dia memang ada apps kan? Untuk memudahkan. So Hedi boleh ceritakan sikit kalau apps kita. So ni orang apps nak kita kan? Kalau nampak boleh kamera zoom sikit. Boleh nampak? Sekejap bateri pun macam ni kita nampak ni. Boleh zoom lah. Nampak? Nampak. So ini apps kita. Boleh type je Hello Je ke? Hello Delivery. Hello Delivery. So kat sini kita ada, kat sini kita ada shop kita lah. Town, Dubuyo. So ni banyak vendor boleh kita. Tengok kat situ. Mudah untuk vendor kita kalau dekat Tanjung Lumpur ada lebih kurang 700 vendor kita ada. Tapi dia on off lah hari ni. Dan saya rasa Hedi boleh kongsikan juga, Hello Je ni dia bagi macam mana saya cakap, lebih
pada nak membantu peniaga kemah-kemah biru ni. So saya lah kan. Boleh diceritakan sikit? So kalau untuk Haloja, kelebihan kita lah untuk peniaga-peniaga yang kemah biru memang sesuai. Sebab apa? Sebab rider kita datang peniaga kemah biru ni peniaga di tepi-tepi jalan. Di tepi jalan apa semua kan. Penjaja apa semua kan. So untuk Halo, rider kita datang pun bayar cash. So senang untuk peniaga-peniaga kemah biru untuk survive. Sebab mungkin kalau restoran dia orang ada modal besar untuk dan ada juga ke vendor daripada home base? Home base ada. Maknanya dekat Pak Mahat kita ada, Tanjung Lumpur ada Pak Mahat lah. Kita ada peniaga home base, peniaga dia buat butter chicken, nasi ayam, daging cincang, nasi kawuk. Okay. Ada yang kalau ibu-ibu tunggal dia jual dia jual muffin, dia jual kek. Kita dah masuk buat makanan dan saya lapar. Okay, so memang pengalaman yang dikongsikan boleh diambil iktibar lah. Maksudnya dari segi macam mana realitinya kehidupan sebagai seorang rider. Dan sekarang kita bawa sendiri yang in charge rider-rider ni, apa benefit daripada mereka semua. Okay, ada apa lagi tak yang kita... Saya rasa tak ada kot. Dan yelah, rider tak selamanya menjadi rider. Dalam Haloja lah. Dalam Haloja. Rider tak selamanya menjadi rider. Dan dan kesempatan ini saya nak beritahu pada rider-rider saya, khususnya kalau rider saya nampak video ni, kalau saya nak korang yang jadi rider Halo, tak selamanya jadi rider Halo. Mungkin pendapat saya ni tak popular di kalangan rider, tapi percayalah, kita pun nak ada kehidupan yang lagi baik daripada sekarang. Cerita dia, mungkin orang, yelah, macam kita cakap, mungkin bulan ni kita dapat RM5,000, tapi bulan depan belum tentu lagi. Sebab saya pun tak boleh nak kontrol order. Kalau saya boleh kontrol order tu hari ni, confirm bulan depan RM4,000. Dan percaya maknanya ramai lagi nak kerja dengan saya. Betul. Dah tak ada dah. Tak ada sebab bulan depan aku dah confirm dah ni dapat RM5,000. And then yang dah habis sekolah pun terus jadi rider. Terus jadi rider. Jadi kita cari lagi better living. Betul. Maknanya kalau ada kemahiran, maknanya adalah kita akan polish. Saya akan ambil rider-rider saya akan check seorang-seorang untuk saya upgrade diri dia untuk ke another level. Baik, itu saja saya rasa. Kita ucapkan terima kasih sudi datang ke set kami The SKK Show pada Harry, Nazrin juga. So apa yang baik ni kita ambil iktibar dan boleh dikongsikan kepada masyarakat juga. So guys, video kita ni dah sampai ke penghujungnya. So jangan lupa boleh halo-halo je lah untuk order makanan ke apa kan. Okay. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami The SKK Show, like, share dan tinggalkan komen-komen untuk tajuk-tajuk lagi untuk kita ketengahkan. Betul, ketengahkan tentang Bandaraya Kuantan ni pun sendiri, apa lagi isu-isu yang dan menarik. Dan mungkin juga kita boleh panggil Harry lagi sekali. Ya, untuk kongsikan tajuk-tajuk lagi. Mesti dia banyak cakap ni, ada je lagi tajuk yang penting dan hangat tentang kisah rider mungkin. Okay. So terima kasih, jumpa lagi. Bye. Bye.